Yang Berhormat Puan Yew Bee Yin. Soalan seterusnya. Tuan Speaker, soalan 8. Soalan 8. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bakri, Tuan Di-Pertua. Untuk makluman ahli Yang Berhormat sekalian bahawa NDC merupakan suatu komitmen sesebuah negara termasuk dalam menetapkan sasaran pengurangan pelepasan gas rumah kaca atau greenhouse gas dengan izin GHG menyumbang kepada matlamat Perjanjian Paris 2015 di bawah Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNFCCC. Matlamat utama Perjanjian Paris ialah menghadkan purata peningkatan suhu global abad ini supaya tidak melebihi 2 darjah Celsius dalam rangka jangka panjang serta meningkatkan usaha untuk menghadkan peningkatan suhu tidak melebihi 1.5 darjah Celsius berbanding tahap era pra-industri. Pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia sejak tahun 2020 memberi cabaran kepada proses memaskini NDC pertama Malaysia. Walaupun kerajaan telah pun berjaya melengkapkan proses tersebut dan telah mengemukakan pengemaskinian NDC pertama negara pada 30 Julai 2021. Malaysia telah meletakkan sasaran yang lebih bercita-cita tinggi bagi mencerminkan komitmen negara yang lebih progresif. Sasaran NDC negara ini adalah untuk mengurangkan intensiti pelepasan GHG berdasarkan keluaran dalam negara kasar sebanyak 45% pada tahun 2030 berbanding intensiti pelepasan GHG pada tahun 2005. Penetapan sasaran ini adalah tanpa syarat, iaitu 10% lebih tinggi daripada sasaran NDC sebelum ini. Dengan kata lain, ini bermakna Malaysia akan melaksanakan tindakan mitigasi pelepasan GHG bagi mencapai keseluruhan sasaran tersebut dengan keupayaan dan kemampuan negara tanpa bantuan luar. Dan ini penting untuk kita jelaskan di sini komitmen negara kepada perjanjian yang telah kita meterai. Selain daripada itu, pencapaian sasaran NDC negara juga akan dilaksanakan melalui tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim dalam negara dan tidak melibatkan pembelian kredit karbon daripada luar negara. Di samping itu, skop GHG juga kita lebarkan daripada 3 sebelum ini kepada 7 jenis GHG berbanding 3 sebelumnya dalam NDC yang telah kita laporkan sebelum ini. Bagi menjawab bahagian kedua soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan sasaran untuk mencapai net zero carbon, sebagaimana yang telah pun kita maklum bahawa negara mempunyai komitmen terhadap usaha-usaha tersebut dan insya-Allah oleh kerana beberapa kementerian terlibat sama dalam ini, perkara ini akan diumumkan oleh para menteri dalam belanjawan dalam RMK 12 nanti dan insya-Allah juga dalam persidangan COP26 yang akan diadakan di Glasgow pada awal November 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Bakri. Terima kasih. Ini adalah berita baik di mana Malaysia akan ada net zero carbon target. Tapi saya nak ambil satu soalan tambahan yang berkaitan dengan soalan ini dan juga MQT sebelum ini. Kerana pasaran perdagangan karbon adalah salah satu strategi yang baik untuk melangkah ke hadapan net zero carbon. Tapi saya ada beberapa soalan. Satu adalah bilakah pasaran karbon ini akan bermula untuk transaksi? Yang kedua adalah apakah anggaran harga karbon per tan? Sekarang kalau kita tengok China Emission Trading Scheme, anggaran mereka yang baru-baru lancar ini, anggaran mereka adalah $4 per tan. Apakah anggaran karbon per tan di Malaysia? Dan yang paling penting ialah apakah mekanisme yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan offset karbon di pasaran kita adalah diiktiraf antarabangsa. Kerana kalau kita nak demandnya untuk pasaran kita, kita perlu memastikan bahawa offset karbon ini diiktiraf antarabangsa di mana MNC di Malaysia boleh beli offset karbon di pasaran karbon di Malaysia dan mengambil kira offset karbon ini dalam kiraan net zero carbon antarabangsa mereka. So apakah mekanisme yang akan diambil oleh kerajaan? Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih. Untuk pasaran karbon, sebagaimana yang telah saya umumkan tadi, sebenarnya dalam usaha mencapai net zero daripada 197 negara yang telah meratifikasi, kita hingga setakat ini ada 59 negara telah meletakkan sasaran net zero. Dan ini insya-Allah akan diumum oleh Menteri sebagaimana saya maklumkan tadi.
Dalam soal pasaran karbon, kita sebagaimana yang saya termaklum jawab pada soalan awal tadi, bahawa kita memerlukan suatu panduan pasaran karbon sukarela yang perlu kita bina, dan kita juga di waktu yang sama kita perlu meletakkan garis panduan dan akta yang melibatkan pasaran karbon ini. Dan usaha di peringkat kementerian kita sedang membangunkan perkara tersebut, dan insyaAllah kita doakan pada hujung tahun ini kita akan membentuk rangka kerja ke arah pasaran karbon domestik dan antarabangsa. Sehubung dengan itu, mekanisme yang kita bina untuk offset karbon, kita masih lagi bergantung kepada hutan kita sebagai offset utama. Alhamdulillah negara kita sebagaimana yang telah dimaklum dan Dewan Yang Mulia ini, hutan negara masih lagi lebih pada 50%. Walaupun kita perlu bangunkan mekanisme untuk perkara lain supaya pengeluaran karbon kita dapat kita kurangkan. Termasuklah kita lancarkan sebagai contoh bandar rendah karbon yang telah kita gerakkan di seluruh negara, dan juga termasuklah kenderaan rendah karbon yang juga di antara usaha pihak kementerian ke arah itu. Bagi pasaran ataupun nilai per tan USD ini, semasa saya akan maklum saya bertulis. Terima kasih. Tuan Speaker, saya Speaker. rasa Lalu Menteri sudah salah faham soalan tambahan saya tadi. Soalan tambahan yang offset carbon itu adalah offset carbon dalam perdagangan karbon. Dalam pasaran karbon, di carbon market ya, bagaimana kita memastikan bahawa carbon market, offset carbon yang dibeli di pasaran kita diiktiraf antarabangsa dengan apa mekanisme ataupun kita sign dengan apa. Ini adalah sangat penting sebab dia bukan offset yang kita kira untuk laporan UNFCCC, tetapi offset yang kita akan jual dan beli dalam pasaran karbon yang kita akan adakan nanti dengan perdagangan karbon. Terima kasih. Untuk offset karbon dalam konteks negara kita, kita masih terikat dengan apa yang dengan pelaporan kita pada UNFCCC dan syarat-syarat yang ditetapkan mereka. Soal nilai karbon tersebut sebenarnya kita ada piawaian tertentu yang kita perlu bangunkan supaya kita boleh pasar, sebab kita kena kontrol. Untuk makluman Dewan Mulia, kita sekarang ni pasaran karbon ni menjadi tarikan oleh semua banyak negara, dan dalam konteks negara kita perlu bangunkan sistem itu dan kita perlu letakkan piawaian tertentu sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Bakri. Ya, terima kasih. Dan ini kita akan jelaskan hal tersebut. Ya, Tuan Speaker, kalau boleh kita Kalau boleh adakan saya- satu jawapan saya bertulis beri secara peluang kepada terperinci. Al-Ghazal. Ya, terima kasih. Ya, Lu Kejap. Saya nak tambah